Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam Education Intelligence bersama saya, Cikgu Inspektor Kadet Muhammad Taufik bin Ibrahim. Kita teruskan pembelajaran kita bab 5, tenaga dan perubahan kimia. Okey. So kita pergi kepada latihan dahulu, latihan yang rare sikit saya buat untuk kali ini. Kita isi tempat kosong, okey. So soalan yang pertama, terdiri daripada dua konduktor yang berlainan dicelup ke dalam suatu larutan elektrolit yang disambung dengan wayar. Apa dia? Iaitulah sel ringkas. Okey. Yang kedua, dalam sel ringkas, apa yang berubah kepada apa? So, tenaga kimia akan berubah kepada tenaga elektrik. Okey, kalau elektrolisis dia terbalik daripada elektrik kepada kimia. Tapi dalam sel ringkas, tenaga kimia akan menghasilkan tenaga elektrik. Yang ketiga, logam yang reaktif bertindak sebagai terminal negatif, manakala logam yang reaktif bertindak sebagai terminal positif. Yang ni kita nak tahu kekutuban elektrod. Dia tu positif ke negatif ke. Kita tengok kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam. So logam yang lebih reaktif akan bertindak sebagai terminal negatif. Logam yang kurang reaktif akan bertindak sebagai terminal positif. Alright. Nombor 4. Okey, akumulator asid plumber membekalkan 12 volt dan diguna sebagai bateri kereta. Okey, dia bekalkan 12 volt. Kalau sel kering, 1.5 volt sahaja. Okey. Merupakan sejenis bateri yang dapat dicas semula dan selalunya digunakan di dalam peralatan mudah alih. Okey, apa dia? Sel nikel kadmium. Okey, dia boleh dicas semula. Contohnya bateri phone. Okey, bateri kamera digital. Kita boleh cas balik bateri itu. Okey, nombor 6. Sebenarnya soalan nombor 6 ni, tajuk yang kita nak belajar hari ni. Okey, kita hold dulu soalan ni, kita belajar dulu, baru kita jawab. Boleh? Okey? Alright. Okey, so kita belajar topik yang terakhir untuk bab 5, iaitu tindak balas kimia yang berlaku dengan kehadiran cahaya. Cahaya apa? Cahaya matahari. Okey? Cahaya matahari ni, kalau kita tanya soalan kepada budak, cahaya matahari ni colour apa sebenarnya? Sebab dalam lukisan kita melukis di sekolah, kita colour cahaya matahari colour apa? Colour kuning kan? Tapi kalau sebenarnya cahaya matahari ni colour apa sebenarnya? Dia ialah cahaya putih. Okay, bukannya cahaya kuning. Dalam cahaya putih itulah terbahagi kepada 7 warna. Okay? Yang tu kita bincang bab 7 nanti. Sabar. Okay? Alright, kita belajar bab 5 dulu. Tak habis lagi bab 5 ni. Alright. So, kita belajar dahulu. Dalam tajuk ni kita akan belajar 3 subtopik kecil. Yang pertama, proses fotosintesis. Yang kedua, bahan kimia yang peka cahaya. Dan kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia. Okey? Pergi yang pertama, proses fotosintesis. Proses fotosintesis kita dah belajar daripada sekolah rendah. Kita dah tahu. Apa tu proses fotosintesis? Proses tumbuhan hijau menghasilkan makanan sendiri. Kalau tak ada proses fotosintesis, semua hidupan yang ada di bumi ni semuanya kolaps. Semuanya tak boleh hidup. Okay? Sebab itulah tumbuhan hijau ni dikategorikan sebagai pengeluar. Okay, dia je boleh buat makanan sendiri. Jadi pengguna pertama, contohnya ayam. Ayam akan makan tumbuhan hijau. Okay, biawak pula makan ayam. Kita pula makan biawak. Hasil datang makanan. Okay, barulah adanya kehidupan. Tak ada fotosintesis, habis kita pun tak ada. Sebab itulah cahaya ni sangat penting. Matahari ni sumber utama bagi bumi. Okey. Dalam proses fotosintesis, cahaya matahari diserap oleh klorofil dalam tumbuhan hijau untuk menghasilkan makanan. Okey. Dalam tumbuhan ada klorofil. Klorofil ni lah yang memberi warna hijau kepada tumbuhan. Fungsi dia apa? Menyerap cahaya matahari. Okey. Apa fungsi untuk serap cahaya matahari? Untuk membuat makanan. Okey. So, ini ialah persamaan dia. Karbon dioksida tambah air dengan adanya cahaya matahari yang diserap oleh klorofil akan menghasilkan glukosa, makanan bagi tumbuhan tu, dan membebaskan oksigen. Okay, antara sumbangan-sumbangan utama tumbuhan hijau ni bukan setakat beri makanan kat kita, tapi dia beri juga oksigen kat kita. Tu hebatnya tumbuhan hijau ni. Okay? Alright. Proses fotosintesis adalah penting untuk mengekalkan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam udara. Okey? Dalam udara kena ada oksigen dan ada karbon dioksida. Jadi tumbuhan hijau inilah yang membantu
untuk balancekan kandungan oksigen dan karbon dioksida dalam udara tu. Alright. So ni ialah proses fotosintesis. Tengok matahari pun di color kuning. Tapi cahaya yang pergi ke bumi ialah cahaya putih. Okey? Pergi kepada tumbuhan hijau. Okey? Alright. Kita pergi satu persatu. Okey, air dari akar diangkut ke daun. Okey? Fungsi akar ni ialah untuk menyerap air ataupun garam mineral, serap. Okey, akar ni menyerap garam mineral. Klorofil dalam kloroplas pada sel daun menyerap cahaya matahari. Okey, cahaya matahari akan pergi kepada daun. Dalam daun ni ada klorofil. Okey. Klorofil itulah yang akan serap cahaya matahari. Tenaga cahaya matahari memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Itu fungsi cahaya matahari. Okey. Karbon dioksida memasuki daun melalui stoma. Daun memerlukan karbon dioksida dan dia membebaskan oksigen dengan bantuan cahaya matahari. Okey. Glukosa yang terhasil di daun diangkut ke seluruh tumbuhan. Apabila daun dah buat makanan sendiri, dia akan agih-agihkan kepada semua bahagian tumbuhan. Kena ingat, tumbuhan hijau ni dia buat makanan bukan dekat batang. Dia buat makanan dekat daun. Okey, air diserap melalui akar. Tapi makanan dibuat daripada daun pergi ke batang dan akar. Tu hebatnya tumbuhan hijau ni. Alright. So, apa pentingnya fotosintesis untuk kita dan untuk tumbuhan ni? Okay, untuk hidupan. Okay? Yang pertama sekali memastikan keseimbangan paras oksigen dan karbon dioksida di dalam atmosfera. Sebab itulah kalau kita kurang tumbuhan hijau di kawasan kita ni, maknanya kuranglah oksigen. So, susah sikit. Okay? Jadi susah pencemaran global akan berlaku lah. Sebab itulah kita kena jaga hutan-hutan kita, semak-semak semua tu. Tapi kalau rumah nak semak tak boleh lah. Okay, luar boleh lah kita hapuskan. Okay, dalam tu kena hapuskan, luar tak apa. Okay. Yang kedua, menukarkan sumber tenaga daripada matahari kepada jenis tenaga yang boleh digunakan oleh manusia. Okay. Menukarkan sumber tenaga daripada matahari kepada jenis tenaga yang boleh digunakan oleh manusia. Okay, itu ialah tumbuhan hijau ni. Daripada cahaya matahari, dia buat makanan, dia hidup. Kita makan pula, menghasilkan tenaga dekat kita. Untuk kita hidup. Okay. Okey, bahan kimia yang peka cahaya yang kedua. Fotosintesis dah settle tadi. Kita masuk kepada bahan kimia yang peka cahaya. Ni ada 4 bahan yang antara yang peka cahaya. Yang pertama sekali, okey, larutan argentum klorida, okey, dia peka cahaya. Larutan argentum bromida, larutan natrium hypochlorite dan larutan hidrogen peroksida. Bahan-bahan ni ialah bahan yang sangat-sangat peka cahaya dan dia ada tempat simpanan dia tersendiri. Dia tak boleh letak di atas almari je, tak boleh. Dia ada dia punya tempat yang khusus supaya tidak bertindak balas dengan cahaya. Okey, kalau dia bertindak balas dengan cahaya, akan berlaku tindak balas. Okey, yang boleh membahayakan kita lah. Alright. So, bahan kimia bercahaya, bahan kimia tersebut akan terurai apabila terdedah kepada cahaya. Okey. Bahan ini perlu disimpan di dalam bekas khas atau bekas gelap yang kedap udara untuk mengelakkannya terurai dengan kehadiran cahaya. Tempat penyimpanan dia tu special. Gelap, kedap udara supaya cahaya tak masuk pun. Okey. Bahan kimia peka cahaya adalah penting dalam pembuatan filem fotografi. Dulu kita pakai filem fotografi. Beli filem satu kotak. Kodak semua tu kan. Kodak dah bankrupt dah sekarang. Sebab apa? Sebab ada phone lah. Semua dalam phone ada. Sekarang Kodak tu dah bankrupt. Dulu ambil gambar, tak kisah pun. Memang kita menghargai ambil gambar tu. Kita nak ambil gambar tu menghargai. Buat style betul-betul. Sekarang tak kisah. Suka hati sebab kita boleh delete. Dulu kita lebih menghargai lah. So, filem fotografi ni digunakan bahannya ni lah. Yang peka cahaya ni. Okey. Tengok macam mana pembuatan filem fotografi. Apabila cahaya didedahkan pada filem fotografi, lapisan argentum bromide akan terurai kepada argentum yang warna hitam dan gas bromin. Filem ini kemudiannya dicuci dengan larutan natrium thiosulfat untuk menyingkirkan lapisan argentum bromide yang belum terurai. Kalau awak perasan dulu, kalau pernah masuk dalam bilik yang memproses gambar-gambar ni ada filem negatif. Dan dia akan celup dalam satu cecair warna merah ke apa, saya lupa dah. Cecair tu ni lah, natrium thiosulfat. Sebab apa dia nak buang argentum bromide yang ada tu? Baru kita boleh hasilkan gambar. Dulu susah nak dapatkan gambar. Sekarang ambil gambar,
print je, tapi tak ada print dah, update Facebook je, senang. Alright. Okay. Hasil daripada proses ini adalah image negatif pada filem fotografi. Ini hasilnya. Daripada ni kita akan dapat gambar. Okay. Alright. Habis bab fotografi tadi, kebijaksanaan manusia memanfaatkan tindak balas kimia. Jadi apabila tindak balas kimia yang berlaku di seluruh kehidupan kita ni, kita mestilah pandai untuk mengambil peluang untuk kita maju. Okay? Kita ambil peluang. Contohnya apa? Contohnya penggunaan tenaga yang cekap. Okay? Mematikan semua alatan elektrik jika tidak digunakan. Okay? Contohnya kita balik kampung, elektrik, plug tu kita kena offkan dan kena cabut. Okay, walaupun kita tak on, tapi kita cabut, pengaliran elektrik dalam wire tu masih berlaku. Okay? Jadi cabut. Menggunakan alatan elektrik jimat tenaga. Sekarang ni manusia dah semakin sedar. Bukan sedar sebab apa? Sebab nak jimat. Tak ada duit sebenarnya. Sebab tu sedar. Okay? Jadi kita nak cari alat-alat yang jimat elektrik. Kalau perasan dekat kedai-kedai barang elektrik, dia akan ada tampal 5 star, 4 star, 3 star, 5 bintang. Di bintang ni ada 1 hingga 5 je. 6 bintang tak buat lagi. Okay? 5 bintang. Apa maksud 5 bintang? Maknanya 5 bintang ni sangat-sangat cekap tenaga. Apa maksud sangat-sangat cekap tenaga? Dia sangat jimat lah. Kita kuranglah keluar duit. Okay? Contoh beli peti sejuk. Nampak-nampak ada tampal kat sini. Ada tampal stiker ni. 5 star. Tapi harga dia mahal sikit. Okay? Dia ni jimat tenaga. Okay? Contoh lagi. Mentol sekarang ni. Dulu mentol kat kampung, mentol colour kuning. Okay? Sekarang ni mentol berbelit-belit, pusing-pusing macam-macam fashion. Sebenarnya mentol kampung tu lah lagi banyak guna elektrik berbanding dengan mentol yang ada sekarang ni. Contoh macam ni. Mentol ni bersamaan dengan 9 mentol yang ada kat kampung. Jadi kat mana yang mana jimat? Kita lah jimat, okay? Yang guna sekarang ni. Okay? So kita kena pandai. Itulah kita kena belajar. Kita manfaatkan apa-apa yang ada dalam tindak balas kimia ni. Alright. Pelupusan sel elektrik. Okey, contoh phone. Phone ni, dia zaman 2010-2011 barulah ada Android. Okey. Bila mana Samsung bekerjasama dengan Android menghasilkan phone yang pertama kali dalam sejarah boleh touch screen. Dulu Nokia, Sony Ericsson memang hebat gila lah. Okey. Nokia terutamanya. Okey, dengan Samsung. Nokia ni belagak lah, sejarah sikit. Nokia ni dapat offer daripada Android untuk bekerjasama. Tapi Nokia ni sombong sikit. Apa barang kau, dibuang. Di Samsung yang offer. Samsung masa tu, telefon dia cat ayam je. Tapi bila dia bekerjasama dengan Android, dia hasilkan phone-phone yang boleh touch screen, full screen. Tu dipanggil pencetus kepada dunia phone. Jadi zaman sekarang ni, setiap tahun, setiap bulan ada phone-phone baru. Jadi phone-phone lama yang kita tak guna ni, kita nak buang kat mana? Kalau kita buang dekat tong sampah rumah kita, buang dekat tapak pelupusan sampah, dia akan jadi e-waste, electronic waste, yang akan membahayakan kesihatan manusia. Sebab dalam phone, dia ada barang-barang yang, bahan-bahan kimia yang bahaya kepada hidupan. So, kita kena pandai. Dekat mana kita nak buang? Macam mana kita nak recycle kita semula? Okay, jangan tinggalkan sel elektrik yang tidak berfungsi di dalam alat elektrik untuk mengelakkan kebocoran bahan kimia. Lupus sisa elektronik di tempat yang sepatutnya. Menggunakan sel elektrik yang boleh dicas semula. Macam phone lah. Phone ni bagus lah. Dulu saya ingat lagi phone yang pertama besar ni. Baling anjing pengsan. Besar ni. Tapi masa tu pun dah ada bateri yang boleh dicas semula. Okay? So kita kena pandai. Sebab elektronik ni, kalau kita tak bendung sekarang ni, dia akan mencemarkan alam sekitar. Dia lebih bahaya dari segi bahan kimia tu. Okay? Contoh dah ada kempen kita semula sisa elektronik untuk masa hadapan yang lebih baik. Okay? Dia kumpulkan, dia akan recycle balik. Okay? Sebenarnya dalam desktop lama, kita boleh dapatkan emas. Ada cara dia. Tapi untuk desktop lama je lah. Okay? Nanti saya share baliklah cerita tu. Okey, menggunakan tindak balas kimia sebagai sumber tenaga. Kita juga boleh gunakan tindak balas kimia tu sebagai tenaga untuk kita. Contoh apa? Sel bahan api. Okey, sel bahan api ni, dia tidak akan kehabisan tenaga. Okey, contoh, sel bahan api hidrogen. Menggunakan hidrogen sebagai bahan api yang bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan tenaga. Dia gunakan hidrogen campur dengan oksigen yang ada di udara kita ni, hasilkan tenaga.
Dan bahan hasil tindak balas dia ialah air je yang tidak mencemarkan alam sekitar. Sekarang ni kita guna minyak petrol menghasilkan gas-gas, menghasilkan asap kenderaan, karbon monoksida yang membahayakan manusia. Tapi yang ni hasil dia ialah air. Air tak bahaya. Okay? Kambing je takut air. Alright. So ni ialah contoh penggunaan sel bahan api hidrogen. Okay? Kenapa tak buat lagi sekarang ni? Dia dalam peringkat kajian dan sangat-sangat mahal lah. Okay? Benda yang bagus mesti mahal. Okay? So di sini kita akan letak hydrogen tank. Hydrogen, tangki hidrogen. Jadi gas hidrogen akan berada kat sini. Bateri dekat sini untuk menggerakkan kenderaan. Bateri ni akan sambung kepada enjin. Okay, so hidrogen akan pergi kat sini. Sini akan menyedut oksigen. Oksigen datang daripada depan kereta. Okay, masuk oksigen. Bila oksigen bercampur dengan hidrogen, akan menghasilkan elektrik. Contoh sini litar dia. Ni elektrolisis sini. Ni hidrogen. Ni oksigen. Hidrogen dia H+. Okey, dia H+. Oksigen dia oksida negatif. So, bila ada dua terminal yang berbeza, dia akan menghasilkan arus elektrik. Elektrik akan ada. Okey. Jadi, hasil dia apa? Hasil dia ialah H2O. Air sahaja. So, sel bahan api hidrogen ni sangat-sangat praktikal untuk dunia kita sekarang ni. Tetapi, dalam peringkat kajian dulu. Sangat-sangat mahal lah. Okey. Okey, jadi kita teruskan dengan latihan kita. So, boleh baca sendiri. Kita akan bincang untuk next slide lah. Untuk topik yang seterusnya. Okey. Soalan yang kedua, soalan yang ketiga. Untuk pembelajaran seterusnya, kita akan belajar bab 6, iaitu tenaga nuklear. Okey. Kita akan belajar berkenaan dengan apa itu bahan radioaktif, apa itu kesan-kesan nuklear, macam mana nuklear dihasilkan. Jadi kita tunggu untuk pembelajaran seterusnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.